Usman daripada AMKN. Semalam difahamkan ada seorang kisahkan Pusat Membeli Belah positif COVID-19 dan hari ini Pusat Membeli Belah tersebut ditutup untuk kerja-kerja yang depan. Jadi besok seperti yang kita tahu Pusat Membeli Belah akan dibuka. Jadi mungkin KKM boleh ketatkan lagi SOP untuk pastikan benda ini tidak berjangkit kepada mana-mana pusat membeli belah yang lain. Dan soalan yang kedua, KKM ada menyatakan bahawa jangkaan kes akan menjadi 1 digit. Tapi kalau dikira kes baru tidak konsisten, jadi adakah jangkaan itu masih relevan? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dalam pusat beli belah contohnya, kalau ada seorang yang positif, jadi kita akan melaksanakan acute case detection di pusat beli belah tersebut. Jadi kita akan tutup dan pastikan mereka yang kontak rapat dengan mereka yang kes yang positif tu akan dikenal pasti dan disaring dan diuji. Jadi yang kes positif kita akan masukkan ke hospital dan kontak rapat akan kita kuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Dan juga kita akan tutup untuk nyah cemar dan nyah kuman kawasan tersebut, iaitu pusat beli belah tersebut. Itulah aktiviti yang kita laksanakan. Dan soalan kedua iaitu mengenai jangkaan kita untuk 1 digit. Kalau kita lihat tindakan kita MCO 1, 2 dan 3 ialah bertujuan untuk melandaikan ataupun meratakan lengkuk yang kita ada. Jadi kita cuba elakkan peningkatan kes yang mendadak. Dalam MCO tersebut, kalau ada ketidakpatuhan dan kita dapati mungkin kita tak akan capai matlamat utama dalam untuk melandaikan ataupun mengurangkan kes. Tetapi apa yang nyata kita lihat sekarang ni, kes kita terkawal, iaitu kalau kita lihat sebelum MCO, R0 kita adalah lebih kurang 3.55 dan selepas kita laksanakan MCO, R0 kita jatuh pada 0.7. Kalau selagi kita dapat kawal R0 kurang daripada 1, berarti penyakit ataupun penularan jangkitan di dalam komuniti adalah terkawal. Tetapi kita juga kena lihat, bukan saja kita lihat reproductive number ni, R0 ni dalam komuniti. Kita juga ada kes-kes yang import, yang pulang dari luar negara. Dan juga itulah faktor yang kita dapati pertambahan kes kita. Tapi yang kita perlu laksanakan ialah pastikan kepatuhan sama ada kepada MCO ataupun kepatuhan pada CMCO. Iaitu bila kita laksanakan CMCO, iaitu kita kena patuh pada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita lihat tindakan kita ada 2 kaedah. Yang satu ialah menggunakan kaedah PKP ataupun MCO. Kaedah kedua yang diamalkan ataupun dilaksanakan di Korea dan Sweden, iaitu dia tak laksanakan PKP pun, dia tak melaksanakan MCO. Tetapi kepatuhan sosial dan juga disiplin sosial yang tinggi, mereka dapat laksanakan menggunakan SOP saja. Jadi jadi kita ada 2 kaedah sini, menggunakan MCO dan menggunakan SOP. Dan harus dimaklumkan, setakat ini kita tak tamatkan PKP lagi. Kita tak tamatkan. Apa yang dilaksanakan, kita menggunakan kriteria-kriteria, iaitu 6 kriteria daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang digunakan untuk tamatkan PKP. Tetapi kita tak tamatkan dan kita gunakan 6 kriteria tersebut untuk memberi sedikit kelonggaran, iaitu PKP bersyarat. Jadi kalau ada individu ataupun syarikat ataupun mereka yang tak boleh patuh kepada SOP, mereka kembali kepada PKP. Itu syarat kita. Sebab Akta 342 masih berkuat kuasa. Jadi kita nasihatkan, jadi 2 kaedah tersebut. Jadi kita dah menggunakan kaedah PKP untuk tempoh 3 kali dah. 3 kali masuk kali PKP keempat. Jadi kita lihat, kalau kita dah boleh sampai PKP keempat, kita akan gunakan kaedah satu lagi, iaitu SOP.
Jadi SOP kalau boleh patuh, jadi mungkin kita boleh gunakan kaedah yang guna pakai di Taiwan dan juga di Sweden, di mana mereka tak ada PKP tetapi menguatkuasakan kepatuhan sosial dan disiplin sosial yang tinggi, dan ini menunjukkan satu tanggungjawab sosial bersama untuk sama-sama kita menurunkan kes jangkitan COVID-19 di negara kita. Dan selagi kita tak ada vaksin dan selagi kita tak ada ubat yang berkesan untuk rawatan COVID, maka virus COVID ini akan berada dalam komuniti kita untuk jangka masa yang panjang. Sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun ataupun dua. Jadi kita kena melihat bagaimana kita nak gunakan dua kaedah, iaitu PKP dan patuh kepada SOP untuk kita mengawal penularan COVID-19 di masyarakat kita. Assalamualaikum. Ada dua soalan. Soalan pertama adalah berdasarkan tinjauan kami di pasar dan juga pasaraya tadi, ada pelanggaran SOP yang ditetapkan KKM termasuk penjarakan sosial, sedangkan besok baru nak bermula PKPB, bukannya, tapi seolah-olah nampak macam PKP berakhir. Soalan kedua ialah terdapat beberapa negeri yang mengambil keputusan untuk tidak menandakan pelaksanaan atau mengubah suai PKPB, termasuk Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Pahang, Kedah, Kelantan dan Selangor. Pendapat itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ada pasar ataupun pasaraya tak mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, maka laporan boleh dikemukakan pada polis dan juga pejabat kesihatan daerah. Jadi kita di kementerian dan polis juga akan menyiasat, dan kalau benar kita akan melaksanakan tindakan iaitu mungkin dari segi nasihat ataupun tindakan menutup pasaraya ataupun pasar tersebut. Yang itu yang pertama lah. Yang kedua, maksudnya kita masih mengamalkan PKP dan kita hanya bagi kelonggaran, iaitu kelonggaran bersyarat, iaitu PKP, iaitu bersyarat P. Dan yang kedua ialah kalau ada negeri ataupun syarikat ataupun perniagaan yang tidak mahu untuk ataupun tidak dapat patuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan ataupun telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, maka mereka kembali kepada PKP, iaitu menggunakan Akta 342. Jadi kita hanya bagi kelonggaran kepada mereka yang boleh patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Jadi sama ada syarikat ataupun mereka yang rasa tak dapat patuh kepada, jadi kita nasihatkan kekal duduk di rumah. Hanya keluar kalau ada urusan penting saja. Tetapi untuk golongan warga emas, kita nasihatkan mereka jangan keluar kalau boleh. Dan kita kena lindungi mereka di rumah. Melainkan kalau terpaksa keluar, iaitu ke hospital dan sebagainya, itu pun kita tengah lihat bagaimana kita dapat memberi perkhidmatan kita kepada golongan warga emas contohnya. Jadi kita ada ubat kita hantar ke rumah. Jadi ada kemungkinan yang mereka yang umur lebih pada 75 tahun dan sebagainya, boleh tak doktor ataupun warga kerja Kementerian Kesihatan pergi memberi rawatan di rumah. Jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh mantapkan perkhidmatan kita kepada warga emas. Assalamualaikum Diji. Saya ada 3 soalan. Soalan pertama berkenaan dengan pasar awam. Setakat ini KKL dah kenal pasti cukup banyak pasar awam yang sudah dijangkiti dengan COVID-19 berdasarkan daripada kluster pasar Buloh Kuala Lumpur, dan jika ada berapa saringan yang telah dilakukan oleh KKL, berapa banyak positif dan negatif, dan adakah dia terbabit dengan mutasi yang ganas seperti Dato' Diji mention sebelum ini daripada kes kerumunan. Soalan kedua berkenaan dengan jawapan audit hasil siasatan yang difahamkan Dato' Diji mengurusikan. Setakat ini apa hasil siasatan dan adakah ia membuktikan pesakit yang muda mempunyai kandungan zinc dan rendah dalam badan, disebabkan zinc dikenal pasti sebagai antara antiviral yang diperlukan untuk mengelakkan seseorang individu mudah terjangkiti oleh virus. Soalan yang ketiga berkenaan dengan ARMO ataupun ARMAD.
adakah KKM ada mekanisme ataupun plan of action sekiranya harga kembali melantun semula daripada 0.7 naik ke 1, 2, 3 ataupun 4? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada 3 soalan. Yang soalan pertama mengenai pasar awam, pasar borong contohnya. Kalau kita lihat, memang kita tengah laksanakan siasatan. Kalau kita jumlah kes yang bertambah di pasar borong dan juga mereka bukan di kawasan PKPD dan mereka telah datang ke pasar borong untuk mengambil sayur-sayuran dan sebagainya dan pulang ke pasar awam yang lain. Dan satu syarat ketika dilaksanakan PKPD, mereka perlu mendapatkan ujian COVID-19 dulu. Dan dalam proses mendapat ujian, mereka didapati positif. Jadi bila mereka didapati positif, telah dimaklumkan kepada Kementerian Kesihatan, maka Kementerian mengambil tindakan iaitu melihat kepada keluarga mereka dan juga pasar yang terlibat. Dan kita telah tutup pasar untuk nyakuman dan juga kita akan laksanakan siasatan. Contohnya di Bahau ada 60 peniaga di kawasan pasar tersebut. Jadi kita akan menjalankan active case detection dan untuk swab semua orang di peniaga-peniaga di Pasar Bahau. Dan di Pasar Taman Megah pun begitu juga, kita saring keluarga dan juga mereka yang ada kontak rapat dengan kes yang positif dan juga di Pasar Petaling Jaya pun sama juga. Jadi siasatan telah sedang dijalankan untuk mengenal pasti kontak-kontak rapat mereka dan juga ahli keluarga mereka untuk mendapatkan saringan dan juga ujian untuk mereka. Jadi setakat ni kita masih lagi menjalankan siasatan. Itu sebab kita nampak hari ini ataupun semalam ada pertambahan kes-kes pasar borong contohnya. Dan banyak di antara mereka ada berkaitan walaupun di kawasan PKPD ialah di kawasan pasar borong Kuala Lumpur, tapi mereka di luar kawasan. Jadi kita tengah melaksanakan acute case tracing kepada mereka di luar kawasan tersebut. Yang soalan kedua ialah audit. Jadi kalau kita lihat pada audit, kita sekarang ni kita ada 105 kes kematian dan rata-rata je kita lihat ada 2 faktor yang amat tinggi, iaitu satu ialah usia yang lebih pada 60 tahun. Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah jangkitan ataupun mereka yang ada penyakit kronik iaitu NCD, non-communicable diseases, contohnya kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya. Dan oleh itu kita rasa perlu untuk kita pastikan melindungi warga emas kalau mereka dapat jangkitan itu lebih dahsyat kalau dibandingkan dengan mereka yang usia lebih muda. Yang kedua ialah penyakit jangkit ataupun penyakit tidak berjangkit iaitu NCD. Dan kalau mereka ada penyakit NCD, jadi kita lihat dari segi komplikasi mereka lebih dahsyat lagi. Dan yang ini kita kena lihat bagaimana kalau jangkitan tu melibatkan mereka yang NCD, mereka kena datang awal di hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan juga mereka yang merokok dan yang obes juga adalah satu faktor yang telah dikenal pasti meningkatkan kematian contohnya ataupun komplikasi jangkitan kuman. Iaitu kita dapati bukan hanya radang paru-paru yang saja mereka dapat, tetapi kita dapati ialah kepekatan darah juga meningkat dan iaitu meningkat dari segi bahan kimia ataupun respon tubuh yang mengeluarkan cytokine, liquid dan sebagainya. Dan juga virus tersebut juga merosakkan dinding saluran darah. Dan apabila dinding saluran darah yang halus rosak, mereka akan dinding itu akan jadi trombos iaitu dan juga satu lagi ialah obesity. Kalau bila obes contohnya pergerakan darah tu adalah lebih perlahan, aliran tu lebih perlahan. Tiga faktor ni menyebabkan darah tu beku. Dan kalau beku ni berlaku di jantung adalah jadi dapat penyakit jantung. Kalau pembekuan ni berlaku di otak, jadi kita dapat stroke. Dan inilah komplikasi yang mungkin terjadi berdasar kepada darah yang beku tersebut. Yang ketiga ialah melihat pada RO. Setakat ni kita lihat RO kita terkawal, iaitu reproductive number, iaitu RO, dan kita lihat pada masa.
Dan setakat ni lah RO kita lebih kurang 0.6 sampai 0.8. Jadi semalam saya katakan lebih kurang min ialah 0.7 untuk RO. Berarti kalau seorang dijangkiti, kalau RO dia 3.55, dia akan menjangkiti 3.55 orang. Tapi kalau RO ialah kurang pada 1, maka dia kurang jangkit pada orang, maksud dia kita terkawal. Jadi kita tengah memantau RO yang lepas dan terkini. Apa yang penting untuk kita memantau RO di jangka masa yang akan datang. Dan RO yang jangka masa akan datang akan terlibat dan akan turun ataupun akan naik bergantung pada tindakan kita. Kalau tindakan kita berkesan, RO tu akan semakin turun. Tetapi tindakan kita sama ada MCO ataupun kepatuhan sosial kepada SOP tidak dilakukan sebaik mungkin. Walaupun MCO dilaksanakan tetapi ada ketidakpatuhan. Orang ramai yang masih keluar daripada rumah dan sebagainya dan dijangkiti. Jadi RO tu boleh meningkat. Sama juga sekarang ni kita bagi kelonggaran iaitu PKPB, iaitu di mana bersyarat. Dan kalau kepatuhan tu ada kurang, RO tu akan meningkat juga. Jadi kita kena lihat ada dua kaedah sekarang ni tindakan kita, iaitu PKP dan TKPB untuk kita laksanakan. Dan kalau ada jangkitan positif di suatu kawasan, kita akan laksanakan EMCO di kawasan tersebut. Good evening. A quick follow-up on the Selayang wholesale market. Just wanted to double check. I understand that MOH is still investigating, but how many markets are we looking at and how many people and traders involved? So we are looking into the market. The first is the index case in the market, and then certainly positive cases around those who are involved in the market, but they are not there. They are. I mean, say for example, from Bahau, the traders comes and then they buy the goods from the market and then they bring back to their own market. So again, we have identified the areas, but we need to screen them, not only in the area of Pasar Borong Selayang or Kuala Lumpur, but where the traders coming from. So that's why I think we need to do, for example, from PKD Perak, for example, for Negeri Sembilan, Pahang, and etc. So we are taking action to those. But we advise them, those who are involved in the Pasar Borong Kuala Lumpur, please come forward. Instead of we going to them, please come forward for screening, for example, and do the proper testing from our side. Just one quick follow-up on that. Is there any concern for the public going to other wet markets of contracting the virus? So far, we have not announced any other market, but precaution, I think all the public should take precautionary measures when you go to the market. But likewise, as I said, put on a mask if possible, social distancing, make sure that you try to avoid contact. That's where I think this is a general principle. Every one of us must practice this general principle. And hopefully by doing so, we comply to the SOP and we can break the chain of infection if we comply to the SOP. That's why we forbid in terms of prohibit, in terms of public gathering and practice this social distancing. We do not have a vaccine at the moment, we do not have a treatment at the moment. The only vaccine we have is social distancing, but we need to practice it. So in terms of social discipline, social compliance, and it's actually a social responsibility for all of us to make sure that we comply, either PKP or PKPB, both we have to comply. Assalamualaikum, Abang Haris dari Mushib ini. Saya ada dua soalan dan satu soalan kawan dari bernama kita. Okey, soalan kiriman dulu, pasal yang kluster baru tapak peminat KL tu source of infection datang dari mana tu? Okey, dua soalan dari saya. Satu adalah minta respon minat ini. Keputusan Kerajaan Negeri Sabah mengenakan kuarantin 2 minggu lagi terhadap pelajar-pelajar universiti yang telah berkurung hampir 2 bulan ini. Sebelum ini Datuk sendiri kata bahawa tak ada keperluan untuk kuarantin lagi sebab pelajar-pelajar ini dah memang berkurung di dalam kampus masing-masing. Adakah tindakan ini wajar pada pandangan KKM? Dan yang kedua, tadi Datuk kata ada mengenai tahap disiplin sosial yang tinggi seperti Taiwan dan Sweden. Tapi mengikut pengamatan KKM sendiri
dari segi tahap kesedaran sivik rakyat Malaysia, adakah Datuk percaya rakyat Malaysia boleh ada tahap disiplin tinggi seperti mereka di Taiwan dan Sweden? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada 3 soalan. Yang satu ialah mengenai kluster baru, iaitu kluster pembinaan. Kita telah menjalankan siasatan untuk kluster baru tersebut di tapak pembinaan. Jadi kita mula dia ada mungkin kluster tersebut ada kaitan, iaitu ada kaitan dengan kluster-kluster yang lain. Mereka yang terlibat, contohnya individu yang terlibat, mereka duduk satu sekali dalam apartmen. Jadi mungkin jangkitan itu daripada kluster yang lain. Jadi kita masih menjalankan siasatan. Ada yang mungkin ada yang berkaitan dengan kluster perhimpunan Sri Petaling, ada mereka yang hadir ke perhimpunan Sri Petaling tetapi dah lama sangat. Tetapi ada yang berkaitan dengan kluster Pasar Borong juga sebab rakan mereka serumah kerja di Pasar Borong. Dan ada juga kaitan dengan kluster Kampung Baru. Jadi siasatan kita masih dijalankan, sama ada boleh tak kita dapat kaitan daripada kluster ini, daripada jangkitan ke Pasar Borong contohnya. Tetapi masih setakat ni kita tak dapat bukti-bukti yang kukuh untuk kita kaitkan kluster ini dengan kluster Pasar Borong ataupun Kampung Baru. Jadi kita namakan ialah kluster pembinaan. Dan semalam tak ada kes tambahan kes baru, tetapi setakat ni kita ada 28 kes, iaitu bukan warga negara yang bekerja di tapak-tapak pembinaan Kuala Lumpur tu. Iaitu yang satu. Yang kedua, isu mengenai di Sabah dan di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat dalam dasar di Sabah dan Sarawak ialah perkhidmatan kesihatan mereka di Sabah dan Sarawak adalah kekangan dari segi memberikan perkhidmatan, contohnya di kawasan pendalaman. Jadi kalau murid ataupun pelajar yang balik dan terus pergi ke kawasan pendalaman ataupun dan mereka tak ada akses ataupun kurang dapat perkhidmatan yang di kawasan tersebut, kalau mereka dijangkiti mungkin jadi gejala tersebut sukar kita nak kawal. Jadi apa yang tindakan yang sebaik-baik dia ialah kita pastikan mereka dikuarantin ataupun diberi tumpuan di Kuching ataupun di KK. Dan selepas pastikan mereka tiada jangkitan, barulah mereka boleh pulang ke kampung halaman mereka. Tetapi kalau berlaku jangkitan di kampung halaman mereka, itu fasilitis kesihatan kita adalah mungkin tak mampu untuk menampung, untuk merawat ataupun mengesan pelajar-pelajar tersebut yang positif. Setakat ni lah kawasan-kawasan pendalaman adalah kawasan-kawasan yang hijau, iaitu green zone. Jadi kita perlu lindungi kawasan-kawasan tersebut. Jadi kita kena faham kalau boleh mereka dikuarantinkan di kawasan tersebut. Dan mereka betul mereka telah dikuarantinkan 14 hari. Tapi dalam proses untuk balik ke situ, ke kampung halaman mereka, mungkin jangkitan akan berlaku, kita tak pasti. Jadi inilah langkah-langkah tindakan yang telah diambil di dua-dua negeri tersebut. Sorry, soalan saya tadi, kenapa pelajar yang sekarang berada di Sabah, pelajar Sabah tak bagi balik, tapi mereka sebab ada aturan bagi buat untuk pelajar di Unimas dan UiTM di Sabah, mereka ni pelajar Semenanjung tak dibenarkan balik, kena dikuarantin lagi 2 minggu di Sabah belum boleh balik Semenanjung. Jadi kalau kita katalah satu tempat tu, walaupun kita kata kuarantinkan, iaitu di dalam asrama untuk tempoh 4 minggu, dan kita dapati ada di antara mereka ada pergaulan dengan mereka yang di luar. Jadi itu satu lagi sebab kenapa mereka perlu disaring semula, itu tempoh untuk 2 minggu tu lah. Dan yang ketiga ialah tahap. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, walaupun kita melaksanakan PKP pertama, jadi yang penting ialah kepatuhan sosial kepada PKP tersebut. Dan kalau kita lanjutkan PKP dan mungkin kepatuhan tu akan kurang. Jadi bila kepatuhan tu kurang, RO tu akan meningkat. Jadi kalau kita menggunakan PKP. Dan kalau kita menjalankan PKPB, iaitu kita bagi kelonggaran, tetapi yang penting ialah kepatuhan. Dan kita lihat hari ini, kalau kepatuhan untuk syarikat, contohnya semiconductor dan sebagainya, mereka boleh patuh. Dan kita lihat juga pasar raya, contohnya kita namakan pasar raya yang boleh patuh kepada
SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalau mereka yang boleh patuh kepada SOP, kita benarkan mereka untuk beroperasi, terutamanya pada sektor ekonomi. Dan hari ini juga saya ingin maklumkan ada video yang viral daripada seorang yang bernama Shankar yang melihat kepada isu sama ada kita kena lihat kepada PKP ataupun PKPB. Tetapi yang pasti, yang jelas ialah kita tak tamatkan PKP. Jadi persepsi ialah kita telah tamatkan PKP. Besok kita raya contohnya, kita tak ada PKP. Tak ada, itu persepsi yang salah. Jadi PKP masih ada dan kita hanya bagi kelonggaran, iaitu pakai kriteria-kriteria WHO yang untuk tamatkan PKP. Dan kalau kita lihat ada 6 kriteria tersebut, dan saya dah katakan awal lagi, iaitu yang pertama, kawalan sempadan diperketatkan, bukan dilonggarkan, diperketatkan. Dan kita lihat yang kedua ialah pemantauan kes-kes kita menggunakan RO, kita menggunakan kes harian, kita menggunakan kes kebolehjangkitan contohnya, dan juga kita menggunakan kes kumulatif untuk kita lihat perkembangan setiap hari. Dan yang ketiga, kita lihat kepada fasilitis Kementerian Kesihatan dan kita ada kapasiti. Sekarang penggunaan ward dan ICU dah kurang pada 20%. Jadi kita ada kapasiti. Dan kita tempah banyak ventilator. Sekarang ni ada 1,509 ventilator untuk pesakit-pesakit COVID. Dan pihak engineering Kementerian Kesihatan, kejuruteraan Kementerian Kesihatan telah dapatkan inovasi untuk satu ventilator guna 2 pesakit. Jadi kita punya keupayaan telah meningkat 2,000. Dan makmal juga kita telah tambah sekarang ni. Kalau kita lihat makmal, 16,305 kes kita boleh laksanakan sehari. Dan semalam kita laksanakan 15,716 kes semalam. Jadi sekarang ni kita dah terima juga RT antigen yang mana kita boleh laksanakan lebih banyak lagi, dan kita telah agihkan 10,000 kepada Sabah, 10,000 kepada Sarawak, dan 15,000 di KLIA dan 15,000 di Johor Bahru. Dan kita telah guna untuk kita mengenal pasti pesakit-pesakit yang disahkan, iaitu sasaran kita masih kita gunakan targeted approach, iaitu pada tempat lokaliti kalau ada lokaliti yang outbreak ataupun pada kumpulan sasar. Dan keempat, baru kita nyatakan tadi pada golongan yang berisiko, contohnya warga emas, OKU dan sebagainya. Dan ada 2 lagi faktor ni yang penting, iaitu yang kelima, di mana kita nak memberikan tanggungjawab dan juga kepatuhan sosial kepada rakyat Malaysia untuk mereka diberi kelonggaran supaya mereka dapat menggunakan kelonggaran tersebut untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Itu yang kita telah cadangkan, tetapi bersyarat. Syaratnya kena patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan. Dan yang keenam ialah pemekasaan komuniti, iaitu kita nak lihat bagaimana satu komuniti itu dapat pastikan mereka boleh lindungi kawasan hijau mereka ataupun kondo mereka ataupun kampung mereka. Jadi kalau komuniti datang untuk memastikan mereka siapa yang masuk ke kampung tersebut, sama ada mereka daripada luar ataupun tidak, mereka boleh kawal. Jadi kita nak kepatuhan sosial, disiplin sosial dan tanggungjawab sosial dilaksanakan di peringkat komuniti. Kalau kita boleh patuh kepada SOP dan kita boleh patuh kepada MCO, berarti kita boleh berjaya untuk kurangkan. Dan kita dah lihat dalam PKP 1, 2 dan 3 kita dah landaikan lepok COVID-19. Dan kes mereka telah jangkakan untuk kita dapatkan kes, contohnya jumlah kes telah dijangkakan ialah 8,900. Tapi sekarang kita masih dalam lingkungan 6,000 lebih kes tu. Jadi apa yang penting ialah untuk kita perangi wabak COVID-19, ini perlu kerjasama sepadu antara kerajaan, Kementerian Kesihatan dan juga rakyat Malaysia. Sama-samalah kita pastikan kita dapat jayakan, iaitu sama ada kita guna SOP, iaitu patuh kepada SOP, ataupun kalau kita tak nak patuh SOP, pastikan kita duduk di rumah dan putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini.